Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Biasanya kalau orang buat development dalam localhost, macam guna XAMPP ke kan untuk buat PHP punya development, antara benda yang perlu diuji ialah fungsi untuk hantar email. Macam kita buat form untuk pendaftaran ke, kita buat untuk contact form ke kan. Bila kita buat localhost, kita tak ada tempat untuk kita test email tu sebab kadang-kadang mungkin email kita tu tak berfungsi. Contohnya macam dalam PHP, nama untuk fungsi untuk hantar email tu nama dia mail. So, bila kita guna fungsi mail ni, tapi dekat localhost kita tu tak ada email server ataupun email viewer yang nak pantau port mail tu. So, kita punya email delivery tu akan fail lah. Macam coding ni kan, saya buat ni, test saja. Dia tak ada mail server dekat dekat port ni. So, kita nak test kita punya coding untuk email tu tak boleh. Untuk video kali ni, saya nak kongsikan satu software nama dia Papercut SMTP. Software ni bantu kita untuk pantau kita punya fungsi hantar email tu lah supaya kita boleh nampak kita punya email tu berfungsi ke tak, kandungan email kita tu betul ke tak. Bila kita run software tu dan kita buat development, kita tak ada dapat error macam ni. Sebab software tu dia akan monitor, dia akan pantau port 25 ni. Kalau ada email baru masuk, dia akan tangkap email tu dan dia akan view dekat dia punya software tu lah. So, cara untuk dapatkan software tu, Google je Papercut SMTP. Ambil link ni, Changemaker Studio ni kan. So, pergi ke GitHub ni. Kat tepi ni ada release. Ambil yang dia punya release yang latest sekali. Sekarang 570. So, saya ambil yang Papercut setup ni kan. Download dan install dan run lah software dia. So, bila run software dia timbul macam ni. Ni dia punya interface software tu lah. Papercut SMTP. Sambil-sambil tu kalau nak tukar style boleh lah pergi ke option ni. Tukarlah color-color banyak. Dia buat style kata green contoh kan. Okay, macam tu. So, software ni memang kita install dia dah terus ready to use dah sebab dia dah set dia punya default ni dia akan monitor port 25. Port 25 ni yang biasa email gunalah. So, ni saya punya code untuk hantar email. Test je. Ini kalau email dalam bentuk HTML pun dia boleh view kandungan HTML juga. So, kita cuba test tengok. Ni saya letak tepi ni. Kita tengok cara dia cache. So, yang tadi kan saya letak sini dan saya refresh. Okay, kita hantar email. Refresh. Dia dah cache dah tu. So, dia tunjuk email yang dia dah cache tu macam email client lah. Dia tunjuk sini. So, untuk kita debug ke kita nak tengok dia punya detail email kita semua boleh lah kat sini. Dan cuba saya test yang kalau email HTML pula. Di atas ni. So, dia support lah bold ke, table ke semua. Kalau anda buat development macam pakai CMS WordPress kan. Macam contoh kalau software Papercut ni tak ada, kata saya exit dulu software ni. Bila kita nak test, contoh macam forget password ni punya email kan. Try send tengok. Sebab tak ada mail server yang ready untuk terima email, untuk manage email tu. Dia pun cakap macam ni lah, error the email could not be sent, your site may not be correctly configured to send emails. So, kita run Papercut dan kita tengok perbezaan dia. Kita try tengok. Ni, Papercut dah cache email kan. So, kita boleh test lah kita punya email, kandungan dia macam mana, apa semua kan. Itu kegunaan Papercut dalam bantu kita untuk development dalam localhost lah. Kemudian lagi satu saya nak kongsikan tentang Papercut SMTP ni. Dulu nama dia Papercut saja, sekarang dia dah nama Papercut SMTP sebab dia dah tambah function SMTP dalam dia punya software ni lah. Sekarang kita test dekat localhost kan, kita dapat view email tu secara local lah. Tapi kalau kita nak test email tu dan email tu hantar kepada mailbox yang betul lah, penerima yang betul, kita boleh buat juga dalam Papercut SMTP ni. So, dia dah ada dalam rule ni. Dalam rule ni kita boleh tambah lah kita punya setting. So, kita ambil add rule. Kata kita nak forward sebagai email apa-apa kan. Ataupun kita nak relay email tu. Contoh saya ambil relay. So, dengan guna relay ni, Papercut SMTP ni akan jadi sebagai tukang hantar email tu kepada live inbox ni lah. Inbox yang betul-betul wujud kan. Macam at Yahoo ke, at Gmail ke, mana-mana kan. So, kita add rule relay ni. Dan dalam ni kita kena setting kita punya SMTP server lah. SMTP server ni tugas dia untuk hantar email tu. Untuk dapatkan ni kita boleh guna yang Gmail pun boleh juga. Dekat dalam kita punya Gmail kan. Klik dekat ikon gear ni. Klik see all setting. Dekat bahagian forwarding and pop ni kan. So kita enable kita punya pop ni.
save, klik configuration instruction. So dia akan tunjuk cara nak setting tu lah. Kita akan ambil bahagian ni, outgoing email SMTP ni kan. So kita isilah SMTP ni dekat bahagian, okay, saya tunjuk contoh lah. Dekat SMTP ni kita isi server dia, SSL tu yes, so kita tick sini. So username kita punya email address kita, alamat email kata apa, jonggi@gmail.com kan. Kemudian password, password email kita lah. Saya tulis saja macam tu. Kemudian dia pakai port 587. Kena bagi sama lah. 587. Dan kita tick is enable ni. Okay, tutup ni. So sekarang dah ready lah bagi test email dekat kita punya development tadi, dekat coding kita kan. Dia akan hantar, dia akan cache ke sini. Dan dia akan relay kat email tu ke inbox yang betul lah. So dekat inbox email yang betul pun boleh terima juga. Macam kita set, kita nak hantar email tu ke Yahoo ke Gmail kan. Dia akan hantar email tu ke inbox Yahoo ataupun Gmail tu lah. Okay, sekarang saya pakai XAMPP. Kalau anda pakai Laragon, dia memang dah ada built-in function ni. Cuma dalam Laragon tu dia macam simple punya lah. Dia cache dan dia akan tunjuk email tu dalam bentuk teks. Dan fungsi untuk relay email tu ke live inbox pun ada juga dalam Laragon. Lagi satu, anda boleh cuba nanti kalau boleh cuba online punya servis macam mailtrap.io ni kan. Dia fungsi dia lebih kurang macam Papercard juga, tapi dia versi live punya mail server untuk development. So bila kita test email kita akan set dia punya SMTP punya detail tu. Dia akan hantar ke mailtrap ni lah. So kita akan cache email tu dan kita nampak apa kandungan email kita dah hantar tu. So setakat ni saja dulu. Selamat mencuba dan kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.